salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara saya Menteri Besar Datuk Seri Syarani dan Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha dan Saudara Siva, Timbalan Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan, ucap Alhamdulillah dapat kita sempurnakan majlis ini, dan saya ucap terima kasih kehadiran yang ramai untuk menjayakan beberapa acara penting. Dia skim perubatan madani, media afiah, farmasi, dan juga sihat sejahtera negeri Perak. Ini tak sebut betul-betul besar, kecil hati. Saya sebenarnya nak tunggu sebelum saya Menteri Besar berucap dulu, jadi dia bagi laluan. Terima kasih banyak khususnya kepada Menteri Kesihatan Dr. Zaliha dan KSU, KPP dan Ketua Pengarah Kesihatan dan semua jentera Kementerian Kesihatan, dan juga Kerajaan Negeri Perak yang membantu menyelenggarakan majlis ini. Dan istimewa kerana majlis ini tidak hanya tertumpu di sini, tetapi seperti mana kita saksikan tadi, beberapa pasukan yang turun ke bawah menyatuni rakyat. Dan ini satu pendekatan yang saya alu-alukan, kerana apa dia kaedah dan ikhtiar yang kita buat dalam kerajaan perpaduan ini ialah untuk meningkatkan lagi usaha pendidikan, kesihatan, ekonomi, rahmah dan lain-lain. Dalam keadaan ekonomi yang guncing dan masalah yang kita terpaksa hadapi, kenaikan kos dan juga dengan tekanan iklim dan cuaca yang membimbangkan di beberapa negeri di Malaysia dan juga seluruh negara. 2 hari yang lalu saya turut hadir dalam pameran khas yang disebut pasca normal. Dia kata post normal times. Apa dia post normal? Maknanya tidak, negara dunia ni sekarang sudah keadaannya sudah tidak normal. Umpamanya iklim, apa yang dipaham 10 tahun 20 tahun yang lalu itu dah berubah dengan kencang, yang disebut chaos. Dan masalahnya itu kompleks. Dia di setengah tempat tadi di pantai Meksiko, ratusan ribu ikan terlantar kerana air laut terlalu hangat, menyebabkan ikan-ikan ratusan ribu terlantar mati kerana tidak mendapat oksigen yang cukup. Di tempat lain banjir, termasuk New York yang tidak menyaksikan banjir begitu kencang berlaku beberapa hari yang lalu, dan dia berlaku seluruh dunia. Jadi keadaannya kalau bahasa Inggeris disebut chaos, dia sebut kompleks sebab masalah terlalu rumit. Kalau dulu kita sebut soal penghijrahan dari beberapa negara, orang yang dianggap pelarian, sekarang dia melibatkan puluhan negara. Jadi disebut contradictions. Jadi chaos, kompleks, contradictions. Dan semua ini berlaku dengan keadaan yang paling cepat, dengan terlalu pantas dan sekali. Jadi Kutuban Bahasa Bersatu pernah menyebut simultaneity. Itu istilah berat bagi orang faham. Kata orang cakap tu cerdik sikit lah, pasal dia tak pernah dengar perkataan tu. Tapi yang maksudnya simultaneous. Simultaneity maknanya dia berlaku sekaligus. Jadi kalau nak urus negara atau urus negeri dalam Datuk Seri Syarani, dia kena lihat keseluruhannya itu berlaku dengan kencang, dengan pantas, dengan kompleks, dan berlaku simultaneous, sekali haru semua masalah.
Kita nak tangani banjir, ada tempat kemarau. Kita nak tangani masalah kekurangan beras, harga gula naik. Kita cuba tangani satu masalah. India putuskan bulan Ogos yang lalu harga bawang naik 40% untuk ekspor. Jadi kesan akan sampai kepada kita. Jadi inilah keupayaan kita untuk cuba menyelesaikan sedaya upaya. Saya bagi gambaran ini luas kerana ada kaitan dengan kita, dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dalam belanjawan madani tahun lalu, peruntukan terbesar dua kementerian adalah pendidikan dan kesihatan. Jadi kesihatan mempunyai peruntukan yang sangat besar. Sebab dalam negara kita mesti tentu jamin mutu pendidikan yang baik. Dan pendidikan umpamanya untuk tahun ini, alhamdulillah, semua tandas sekolah nampak beres. Akhir bulan ini, Oktober, selesai. Pertama kali dalam sejarah kita dapat baiki semua tandas negara ini. Klinik desa, klinik, saya baca umpamanya bila Dr. Zainal ke Kelantan, dia lihat sendiri masa itu 9 yang dah disiapkan, dan sekarang sebahagiannya masih dalam proses. Dan saya nak tentukan dalam belanjawan madani kedua bulan depan, isu kesihatan terutama klinik-klinik ini diberi keutamaan, termasuk rumah sakit. Kita lihat umpamanya bila saya pergi ke hospital Tengku Aminah, dia sesaknya tu luar biasa, dan kebanyakan hospital kita sesak. Jadi ada orang kritik kita. Oh, dia kata sejak kita jadi kerajaan, Anwar jadi Perdana Menteri, hospital sesak. Ambil hospital sesak dah bertahun-tahun dah. Tetapi oleh kerana tindakan itu agak tidak pantas dan peruntukan tidak cukup, maka sampailah masalah yang begitu rumit ada sekarang. Jadi saya telah pastikan insya-Allah dalam perbincangan dengan jemaah dan juga dengan Kementerian Kewangan bahawa fokus kita juga tentang kemudahan kesihatan. Tapi ada juga hal yang rakyat sendiri boleh baiki. Umpamanya, harga gula di Malaysia ini walaupun sudah bercabar sekarang, masih terlalu rendah. Macam harga minyak terlalu rendah. Dan bila kita bagi subsidi ini, orang kaya pun ambil juga. Macam minyak, harga minyak kita sekarang, orang kata selalu orang sindir bila dengar ceramah mereka, dia kata, Anwar kata hari ini menang, esok minyak turun. Sudah tahun bila saya kata 2008, masa itu harga minyak Arab Saudi 50 sen dan kita jauh lebih tinggi. Hari ini harga minyak Malaysia lebih rendah daripada harga minyak di Arab Saudi. Ya, nak suruh turun lagi, bankrupt negara. Harga minyak Malaysia sekarang lebih rendah daripada harga minyak di Arab Saudi. Baik, tetapi masalahnya untuk rakyat tak apa. Tetapi orang pakai Rolls Royce, orang pakai Mercedes, kereta besar pun dapat subsidi juga. Jadi kita bayar subsidi kerajaan berpuluh bilion ringgit dimanfaatkan oleh semua. Jadi kita kena kaji. Kalau betul nak bagi subsidi bagi pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang majoriti, tak apa. Tapi yang atas 10% tu tak payah bagi subsidi. Jadi ini pendekatan yang kita harus gunakan. Macam hospital, rawatan di hospital kerajaan bayaran sedikit sekali. Untuk rakyat miskin betul sekarang ni ada yang madani, yang percuma pun ada. Tetapi yang kaya pun dapat juga rawatan itu. Jadi apa salahkah kalau kata kita kekalkan rawatan, tingkatkan rawatan lebih baik, kemudian lebih baik bagi seluruh rakyat negara ini, tetapi bagi kalangan yang paling kaya di atas kita lah kenakanlah bayaran yang lebih tinggi. Setuju atau tidak? Betul tak? Kerana saya cadang orang yang kaya-kaya, man kaya ni man, gaji dia RM40,000 sebulan, ada yang gaji RM1 juta sebulan, tabung haji bagi subsidi.
Karena tabung haji kata, kalau semua pencarum tabung haji diberikan subsidi. Jadi bila saya dapat laporan, saya kata ni pendapatannya 1 juta sebulan. Pasal apa ambil subsidi kerajaan lagi ni? Nak mabrur, bayar sendiri lah pergi haji kan. Tabung haji akan bantu menyelaraskan, membantu, boleh. Tapi tak payah bagi subsidi. Bagi petani, nelayan, pekerja, pegawai kerajaan, polis, tentera dapat subsidi, okey, teruskan. Nah, itulah baru-baru ini tabung haji untuk kali pertama tahun ini bagi orang yang kaya sekali tidak diberikan subsidi, dia bayar. Jadi supaya lebihan itu boleh diberikan kepada rakyat. Macam gula sekarang, gula rendah, penyakit kencing manis, diabetik bertambah, kuih kan manis, gula banyak dibagikan tadi. Saya tak minum gula, tapi kopi ada gula banyak. Jadi kalau kita perkenalkan satu sistem, naik sikit supaya kita kurang penggunaan gula, dan hasil katalah bila kita naik sikit kita dapat 1 bilion ringgit lebih, atau katalah 500 juta ringgit. 500 juta ringgit itu kerajaan jangan ambil, bagi kepada projek-projek kesihatan untuk rawatan penyakit diabetik. Jadi ibu kita, bapa kita, saudara mara kita yang ada penyakit kencing manis, yang kena buat insulin, itu semua akan dibantu daripada wang ini. Itu pendekatan kita. Sudah teruk lah itu saya buat itu, dia orang maki saya setengah mati. Tapi saya cuma nak fikirkan bahawa kaedah subsidi ini kadang-kadang sampai tak perlu sabar. Subsidi di Malaysia ini dianggap paling tinggi di dunia, di antaranya. Tak salah. Kau tanya saya apakah subsidi boleh diteruskan? Ya. Apakah subsidi minyak boleh diteruskan? Ya. Tetapi janganlah subsidi kepada berjuta orang asing pun dapat subsidi. Orang Singapura masuk Malaysia pun subsidi minyak. Orang Thailand masuk Malaysia pun kenderaan dia subsidi minyak. Orang paling kaya yang ada Mercedes 45 pun kita bayar subsidi minyak. Jadi kita kena susun semula, iaitu yang disebut subsidi rationalization, rasionalisasi subsidi supaya mendapat manfaat kepada yang memerlukan. Yang saya terangkan begini kerana kita tidak, kadang-kadang orang yang tak dapat fakta, dia mencerca tanpa memikir. Saya boleh teruskan, tak apa, susah apa. Saya nak boleh sokong, bagilah subsidi, hutang lagi. Sekarang 1.5 triliun, tambahlah lagi 1.6 triliun. Boleh, boleh. Tetapi apakah itu cara bertanggungjawab? Kita bapa di rumah, umur kita dah 60, anak 5, ada isteri, kemudian hutang dah 30-40 ribu, kemudian tambah lagi 40-50 ribu. Besok dia meninggal, tanggungannya kepada isteri dan anak-anak. Begitulah juga dalam negara. Kalau Adam Smith, pakar ekonomi dulu yang tulis Wealth of Nations, kata mengurus ekonomi ini macam mengurus rumah tangga. Pendapatan bulanan 2,000, belanja 4,000, itu akan menyebabkan keluarga itu sengsara. Itulah sebabnya mengapa saya katakan saya tak mau tambah hutang. Dulu kita dah banyak dah hutang. Berapa? 1.5 triliun ringgit. Tiap tahun kita belanja, lebihan belanja tu maknanya kalau pendapatan 5,000, belanja lebih tu 5.6%. Tahun ini kita dah turun 5.3%. Kalau boleh tahun depan 5%. Kalau tanya sebab apa pelabur datang, dia tengok dasar ekonomi kita itu lebih meyakinkan. Jadi dasar ekonomi kita meyakinkan, maka pelaburan datang. Dalam 2 minggu, 3 minggu lagi saya beritahu kepada Menteri Besar, Jili mungkin datang ke Tanjung Malik untuk meneruskan pelaburan 10 bilion ringgit di Tanjung Malik. Tapi dia dah tangguh banyak tahun dah.
Dia nak cadang, dia tangguh banyak tahun, tapi sekarang bila dia tengok kecekapan keputusan dasar persekutuan dan juga tindakan negeri oleh Menteri Besar, Setiausaha Kerajaan Negeri dan Malih Perbandaran, dia menyebabkan dia lebih berminat untuk menambah pelaburan. Jadi saudara-saudari, balik kepada peluncuran skim perubatan madani ini dan juga Madani Afiah, dia ingat Rasulullah SAW bila diminta, berikanlah doa yang mustajab, yang mencakupi semua keperluan kita, tapi yang pendek. Maka doa itu afiah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Boleh hafal tu kan? Baik. Jadi mana minta kepada Allah bagi dia afiyah. Afiyah ini maknanya pertamanya sihat, sejahtera, waras, bahagia. Jadi afiyah itu, sebab tu disebut dalam orang Melayu dulu disebut sehat wal afiyah. Maknanya afiat itu bukan sehat-sehat, dia sehat dan afiyah. Sebab kita doa selalu mendoa mudah-mudahan sehat wal afiyah. Sekarang ni anak-anak muda tak pakai ingat bahasa tu semua lah. Tapi maksud dia, kalau ada doa pendek yang mencakup keperluan kita, sihat dan bahagia dan selesa, waras, itu sehat dan afiah. Jadi sebab itu saya ucap terima kasih tentang idea ikhtiar Dr. Zaliha untuk meneruskan dengan Madani Afiah. Apalagi kita di Tambun dan di Perak ini dapat pula kesempatan bersama dalam pelancaran program peringkat kebangsaan hari ini. Dan saya juga macam kalau Menteri dan KSU diminta boleh tak umum berapa peruntukan. Saya dah tak boleh, sebab belanjawan kita bulan depan. Jadi dia tunggu bulan depan. Kalau saya umum semua sekarang ni, orang tak nak dengar dah belanjawan bulan depan. Jadi tunggu 14 Oktober tentang rancangan-rancangan kita, termasuk untuk Perak. Perak kerana keadaan negeri kita dia dah urus dengan baik, maka bukan boleh dikurangkan. Saya juga nak ambil kesempatan dah gurau bahawa pada hari ini juga saya diminta untuk kerana mengingatkan Hari Farmasi Sedunia. Ramai farmasi sini dan kaki tangan, saya ucap tahniah kepada mereka. Kalau sakit, tak ada farmasi, obat enggak ada apa. Jadi peranan farmasi itu penting. Dan dia tak bagi pula silap obat. Dia yang sakit luka, dia bagi ubat batuk. Tak boleh. Jadi training farmasi itu penting. Sebab itu saya nak ucap tahniah dan sama sambut Hari Farmasi Sedunia kepada seluruh anggota farmasi di Perak dan di seluruh negara. Itu dikatakan santuni rakyat, kenali ubat. Dan ada beberapa inisiatif yang menarik dan saya ucap tahniah kerana strategi dan pandangan Menteri Besar untuk memperkenalkan beberapa isu dalam bidang pendidikan, pembangunan, termasuk bulan Malaysia Sihat Sejahtera Negeri Perak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.